masih lagi ramai, mungkin tak melampau kalau saya kata majoriti orang melihat ini adalah isu humanitarian, bukan isu akidah. Jawapannya adalah, jika tidak berlaku genosid, jika tidak berlaku 7 Oktober, would you react, would you fight, or would you say the same thing as before it was in Gaza? Walaupun 7 Oktober berlaku, the mindset, the understanding tu tak berbeza begitu sangat. Dia masih lagi melihat benda ini sebagai isu humanity. Dan kesannya adalah mereka tidak merasakan bahawa mereka ni berdosa selagi mana Palestin tu tidak bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encik Gabana. Dan saya Brofa. Bertemu kita lagi dalam podcast Iman Sekejap, episod ke-22. Apa khabar Brofa? Alhamdulillah, sihat walafiat. Alhamdulillah. Lama tak jumpa Itulah, rindu pula kan Brofa. Sebenarnya kami ada satu minggu yang kita tak syuting Itu bagian perasan lah. Sebab mungkin atas sebab teknikal, so kita combine lah 2 minggu yang lepas kepada satu episod. Tapi Alhamdulillah hari ni kita berkumpul balik untuk membincangkan perkara-perkara, isu-isu semasa dalam citra Islami lah. Betul. Tapi betul lah Fah, semua benda ni dia kena konsisten lah, mesti istiqamah lah. Dia bila seminggu tak syuting tu, dia dah mula rasa perasaan tu rasa lemah, malas kan. Momentum memainkan peranan. Betul lah, hadis Nabi SAW kan, amalan yang paling disukai Allah adalah amalan yang walaupun kecil tetapi berterusan. Semoga Allah kurniakan kita lah kekuatan untuk kita teruskan usaha menyebarkan fikrah Islam menerusi podcast Iman Sekejap ni. Dan kita punya asal usul podcast ni wujud ni pun memang tidak lain dan tak bukan, kita nak mewarnai, selain daripada warna-warna yang ada dekat luar sana, kita nak membawa satu perspektif yang everlasting ataupun evergreen, which is view citra Islami itulah kepada masyarakat ramai dalam keadaan alternatif yang membincangkan tentang perkara-perkara Islamik daripada sudut, bukan dari sudut ustaz-ustaz, tapi dari sudut pandangan orang-orang yang mungkin biasa ataupun orang awam macam kita kan. Ataupun kita ni orang-orang yang terlibat dengan gerakan Islam tidak adalah begitu banyak. So kita menyediakan salah satu alternatifnya lah. Bila Brofa sebut macam tu, sekarang ni podcast ni dah ada satu fasa yang orang kata tumbuh bagai cendawan. Macam-macam podcast Brofa. Minggu ni ada je podcast baru kan. Kita pun tak terfollow. Jadi saya faham audience kat luar sana pun dia spot with so many choices. Cuma kita harap dengan kita punya format dan pendekatan kita ni, kita punya own audience. Dan again, kita sangat-sangat menghargai kalau audience pengikut-pengikut setia kita ni, kalau adalah bantu kita untuk sebarkan dengan cara share link kita, tolong promotekan podcast kita, subscribe dan sebagainya. Because we are very positive, we are very confident that apa yang kita nak bawa ni insya-Allah ada kebaikan-kebaikan ni lah. Cik, bagaimana nampak apa je jenis podcast yang ada kat luar sana? Dan kategori podcast kita ni kategori apa yang mana? I don't know, tapi lately ni banyak pula saya tengok podcast-podcast yang berunsur so-called Islamik, banyak juga yang berilmiah. Kan, contohnya kita boleh kata podcast yang saya ada tengok macam podcast siapa nama? Perlis. Mufti Perlis punya podcast. Sebab maybe selepas isu JSBH lah kan, yang mula nampak mereka prominent. Mungkin dah start sebelum tu. Begitu juga dengan Ustaz Syihabuddin. Saya beliau lagilah dah lama kan. Cuma sebab ada podcast tak? Ada, sebab isu JSBH ni lagilah. Banyak orang dah start fokus kepada isu JSBH ni. Malah keluar sekejap pun baru ni kupas isu JSBH juga kan, baru-baru ni. So kita tak naklah melambakkan lagi isu JSBH tu. Tapi just nak menjawab soalan Brofa tu. Tapi pada masa sama, podcast-podcast berunsur hiburan pun banyak. Yang mengarut lah kita kata kan. Saya tak nak spesify mana-mana podcast, tapi ada podcast yang macam seolah mempromosikan judi. Tapi orangnya orang Islam yang bercakap tu. Dia nak kata ni pelawak geng-geng pelawak tu kan. Lepas tu yelah, mereka mungkin orang kata bersahaja, santai, bersembang-sembang, tapi dekat situ seolah mempromosikan. Jadi sebab itulah penting menormalisasikan lah. Sebab tu penting podcast. Belum campur lagi yang ada Baru ni saya ada tengok satu podcast Brofa, tertengok sebab keluar dekat saya punya channel timeline YouTube lah. Feed. Ashraf channel lah. Acap channel apa dah? Ashraf. Tengok dia punya follower ramai juga.
tentang isu gay. Of course cara dia nak kupas tu macam nak memberi kesedaran lah. Tapi yalah, fokusnya mungkin bukan pada Islam. Fokusnya lebih kepada mungkin aspek kesihatan, aspek sosial dan sebagainya. Bro Fah rasa macam mana? Kita punya podcast ni kategori apa, Bro Fah? Itulah, mungkin ada yang melihat apa yang nak dibawa oleh Mas sekejap ni benda-benda yang berat, benda-benda yang skema bosan. Benda yang bukan berbentuk hiburan lah. So dia kalau nak kata kategori dia, mungkin dia kategori yang kita bukan nak angkat bagus sendiri, tapi high thinking punya Yelah, dia requirement untuk berfikir secara level yang tinggi lah. Walhal memang kadang-kadang kalau kita tengok ni dunia sekarang kan, orang pergi internet tu bukan nak mendapatkan ilmu tu sangat lah, tapi lebih kepada nak berehat dan santai dan sebagainya. Tapi ironically, Bro Fah, podcast ni dia jadi macam alternatif kepada orang yang nak TLDR, yang nak dapatkan ilmu tapi dia malas nak membaca, dia malas nak tengok video-video yang sangat ilmiah. Macam saya sendiri contohnya, kalau saya nak tahu pasal politik, kita dengar lah Keluar Sekejap, without having to be in the politik kan. So maybe itu adalah kita punya niche yang kita kena, orang kata audience gunakan lah kan. Kelebihan, dan setiap orang pun dia ada dia punya apa, preference. Bukan preference, cara dia belajar tu ada sensori, ada audio, ada secara membaca kan. So meraihkan lah. So anyway, Bro Fah, kita syuting ni pada 9 Oktober, 2 hari selepas ulang tahun pertama Tufan Al-Aqsa, ataupun kita kata Taufan Al-Aqsa lah. Jadi memang itu antara agenda kita hari ni. Kita nak kupas, bukan sekadar macam dulu kita lebih kepada update apa update terbaru, update terbaru. Tapi hari ni kita nak kupas, maksudnya kita nak tengok impak dia kepada umat Islam, kepada seluruh dunia. Apa kesan dia kepada, maksudnya usaha-usaha pembebasan Palestin. Dan hari ni fokus kita memang isu antarabangsa lah. Along the way mungkin kalau ada isu-isu tempatan yang kita boleh nyatakan juga, kita ulas lah. Maybe Bro Fah boleh cerita sikit ataupun sebenarnya Taufan Al-Aqsa ni apa, bermula bila, sejarahnya macam mana? Okay, so ni kita dalam mood nak menimbal balik lah peristiwa apa yang berlaku. Sebab kadang-kadang kita tengok day by day ni, we tend to lose big picture. Betul. Dan sebenarnya saya pun boleh argue, melihat daripada sekadar 7 Oktober pun sebenarnya we are still losing the bigger picture kan. Tapi then there is a question, sampai mana kau nak extrapolate kan? Nak drag kan? Nak drag. Okay, so let's start dengan 7 Oktober lah. So seperti yang kita semua sedia maklum, pada 7 Oktober ada berlaku satu ops lah ops Tufan Al-Aqsa yang telah dirancana secara terperinci dan terancang dan secara agendanya besar kan. Agendanya besar, bukan sekadar nak menyelamatkan Masjidil Aqsa seperti yang kita kongsikan dalam episod lepas, tapi nak juga menyelamatkan trend menormalisasi hubungan negara-negara Islam dengan Israel. So what happened, we all know, satu pertempuran lah yang berlaku dan yang menghasilkan we can say kemenangan kepada umat Islam, sebab dapat membawa beberapa tebusan balik ke dalam Gaza. Isu tebusan ni memang satu isu yang sudah berpanjangan even before 7 Oktober. Sebab pernah dikongsikan bilangan tebusan orang-orang Palestin yang berada dalam penjara Israel tu jauh berpuluh-puluh gada berbanding dengan orang-orang Israel yang ditangkap ke dalam Gaza. So in a way sebenarnya mendapatkan tebusan tu is one of the objective of Tufan Al-Aqsa, supaya dapat bernegosiasi ataupun dapat Israel, sekarang ni aku ada orang kau, now listen to me, I want to say something. So it's a strategi lah strategi. So itulah yang berlaku dan berjaya, dan alhamdulillah kita pun dapat melihatlah bagaimana sekarang ni Israel memang tak boleh nak buat sesuatu hati. They got the pressure daripada orang Palestin, orang Israel sendiri, dan juga daripada Amerika. So dan narratively memang kita nampaklah Israel is losing a lot of ground lah. And then after that kita tahu kebobrokan Israel, when dia tak dapat buat apa dia akan buat? Dia akan mengebom. Saya nampak satu gambar ni, cik gambar mana? 2023-2024 Gaza. Beza dia kan? Beza dia. Dia orang buat satu ni atas gambar atas tu banyak bangunan tersusun cantik semua, bawah ni flat. Tanah. Padang jarak pada kokoh.
Memang Having said that, bro, sebenarnya macam ni saya rasa kan kat luar sana ramai umat Islam, termasuk saya sendiri, jahil tau tentang isu Palestin ni. Dulu saya ingat ni Gaza ni memang teruk sangat lah, macam orang semua duduk dalam kemah kan, macam pelarian ke? Tapi bila tengok gambar yang Prof cakap tu, maju juga rupanya Gaza maju, ni cantik kan. Sebenarnya macam they are not totally, orang kata, uncivilized, undeveloped, tak. Walaupun yes, situasi di Gaza ni memang orang kata open prison, dah sangat teruk dah. Tapi at least I'm not justifying Israel punya pemerintahan. No, at least they have a decent lah, kita kata, life. Tapi betul. Semenjak Taufan Al-Aqsa ni, ya Allah, tak boleh gambarkan, Prof. Tapi sebelum kita sembang panjang lagi tentang 7 Oktober, maybe kita boleh drag sikit je, Prof, ke belakang. Kita dah sentuh juga dalam episod-episod sebelum ni, bahawa yang mencetuskan ataupun yang macam trigger betul-betul Hamas untuk masuk ke dalam Israel, memulakan operasi tu adalah kerana minggu sebelum tu Benjamin Netanyahu dekat PBB, dekat UNRWA, United Nation dia punya General Assembly, UNRWA pula, UNGA kan. Dia telah membentangkan plan Israel Raya. Dia tunjuk map. Dalam map tu tak ada Palestin. Jadi dekat situ dia bagi hint bahawa suatu hari nanti Palestin akan hilang daripada muka bumi ni. Dan saya baru dengar satu, sebab saya memang bila ada episod terbaru Sami Hamdi ni saya nak tengok, sebab dia ni bagi saya penganalisis politik yang ada fikrah Islam, saya suka. Dia cerita selepas pembentangan Netanyahu tu, ada orang interview duta Israel ke PBB. Kan setiap negara dia hantar duta masing-masing ke PBB kan. Jadi wartawan tu tanya, dia kata Israel tak risau ke tentang negara-negara Islam? Mereka bagi syarat nak normalize hubungan dengan Israel, negara-negara Arab lah, bukan negara Islam, negara Arab. Syaratnya adalah pembentukan Palestin. Duta tu boleh cakap dengan angkuh. Dia kata once normalization happen, we know that negara-negara Arab ni dia takkan peduli dah pasal Palestin. Something like that, along that way. And then satu lagi peristiwa yang signifikan adalah kerajaan Arab Saudi, Muhammad bin Salman, dia umumkan bahawa kita akan normalize hubungan. Jadi that is the, orang kata, background climax lah kepada Hamas ni. No, we cannot let this happen. Kita nak bagi dunia ni kembali simpati dan fokus kepada nasib umat Islam Palestin. Jadi berlakulah 7 Oktober dan Masya Allah, macam Prof kata tadi, mereka ni bukan membabi buta, tak ada perancangan, tak. Mereka ada perancangan yang teliti. Ingat tak statement yang kita share pada minggu lepas? Seorang ahli Hamas tu cerita kat kita, bila kita tanya kan, do you expect, dah expect tak benda dia berlaku? Dia kata, kami dah jangka tindak balas Israel sebab kami kenal Israel, kami kenal Netanyahu, tapi kami tak sangka dengan respon umat Islam yang terlalu slow, terlalu lemah. So menarik. Okay, so just nice, saya nak masuk juga point yang saya nak raiskan kat sini adalah tadi kita dah tengok dari sudut apa yang dah berlaku, the background, the story, the peak. But of course Prof, of course dia sebenarnya macam Prof cakap lah, sebelum lagi, of course dia bukannya tahun lepas tahun ni, tak. Dia berpuluh tahun sebelum ni, tapi kita tak nak go into that lah. Tapi kita nak tengok setahun ni kan. Another side of the story adalah kita tengok reaction umat Islam lah. Bila like any ada war dengan antara Israel dan Palestin ni, dia ada waktu kemuncak dia. Kemuncak sokongan, kemuncak orang bercakap, simpatasi tu kan dan sebagainya. And dalam Malaysia pun berlaku benda yang sama. 7 Oktober, 8 Oktober, 9 Oktober, waktu tu I can say all the news outlet lah, semua, bukan sekadar orang je, news outlet di peringkat negara, di peringkat kerajaan, semua bercakap pasal Palestin. Tapi as times goes by, ni baru setahun nak cakap mana kan. Dah ada orang kata, okay, meh aku makanlah McD. Siap boleh buat gambar video kenapa makan McD ni tidak akan memberi apa-apa impak kepada Israel. Ada Ada. So ini lepas peristiwa yang wanita Palestin mengamuk tu kan. Itulah termasuk lah tu, terkait lah kan. So nak kata the one angle kita nampak, okay, Hamas mencapai kemenangan dari sudut dia dah ada kekuatan untuk untuk bernegosiasi dengan Israel secara keras. But in another angle, kita nampak umat Islam dia macam wave lah. Dia kembali balik kepada
Senyap. Berita sekarang pun banyak pasal apa, laki perempuan artis bercerai. Dia ada berita kan, tapi dia macam maybe mention macam tu aja kan. I mean in a way lah bro, I'm not justifying lah, tapi kita macam boleh faham sebab it happens every day kan. I mean I'm talking about general public lah. It happens every day. Setiap hari 40 orang mati, 30 orang mati. Memang dia dah jadi macam it just another number. I mean I'm not saying it's right, I'm not cakap benda tu betul patut berlaku tak, tapi yelah, orang kata dah jadi immune dah. Inilah yang saya nak explain ni maksudnya. Dia ada dua. Satu, bila kita sebut pasal reaction public, dia ada satu adalah perception. Perception terhadap apa yang berlaku. Buat kerja gila. Ingat lagi masa Israel bom hospital apa nama tu? Ashifa. Orang semua nak gila. So that is driven by what? Driven by perception, emotion. Tapi satu lagi ni adalah satu tindakan ataupun apa yang nak diambil tu berdasarkan kefahaman. So this is what yang important sebenarnya. Kita nak tanamkan bahawa Al-Aqsa, perjuangan Hamas, perjuangan Palestin ini membebaskan dia adalah bertitik tolak daripada asas kefahaman Islam tu. Yang mana selagi mana sebenarnya Palestin ataupun Al-Aqsa ni tidak bebas, selagi itulah seluruh umat Islam ini berdosa. Betul. So benda ni lah, bila ada kefahaman tu, dia akan menyebabkan semua orang rasa macam tak senang duduk, dan wave tu dia akan berterusan. So apa pandangan Encik Gavana? Okay, so kita nak cuba isolatekan lah isu ni dari sudut kefahaman umat Islam bahawa Palestin is part of perjuangan Palestin is part of perjuangan akidah. Bagus. How do we analyse this? Okay, first and foremost kita kena faham bahawa apa yang berlaku kepada umat Islam hari ini, satunya adalah bertitik tolak daripada polisi-polisi penjajah-penjajah barat dulu. Apabila mereka colonize banyak negara-negara Islam dan kemudian mereka bahagi-bahagikan negara Islam, dan mereka mulakan atau mereka timbulkan sifat asabiah ataupun nasionalisme berdasarkan negara. Padahal negara-negara Arab tu, kalau kita nak tengok, mereka ni semua bangsa Arab lah. Cuma mungkin beza lah sikit daripada budaya, bahasa mungkin beza sikit-sikit, tapi mereka lah bangsa Arab. Jawa, Arab kampung. Tapi Yaman, Sudan, Mesir. Mereka sangat bangga dan sangat asabiah dengan negara bangsa sendiri. Jadi benda tu juga merebak kepada kita dekat belah-belah sini, Prof. Sedangkan kita, Brunei, Indonesia, even Thailand pun, Selatan Thailand adalah bangsa Melayu, Nusantara. Tapi disebabkan pembahagian negara mengikut sempadan ini, dia telah menimbulkan satu izzah ataupun satu kebanggaan bukan berdasarkan Islam. Jadi impaknya macam itulah, Prof. Bila Palestin kena jajah, bila Palestin kena ni, kita akan rasa macam, okay, jauh, Palestin ni jauh. Aku nak tolong pun, macam mana aku nak tolong? Aku tak boleh pergi sana pun. Kan? Jadi dia punya urgency ataupun dia punya rasa sensitif untuk bantu tu ada, tapi mungkin tak sekuat yang sepatutnya. Saya masih ingat bila Prof cakap dah setahun. Sebenarnya kalau kita tengok sejarah dulu, Palestin dijajah memang bertahun-tahun, tapi semangat Salahuddin Al-Ayyubi, semangat tokoh-tokoh untuk membebaskan Palestin tu, maknanya setiap tahun sentiasa ada. Jadi itu bezanya apabila kita melihat Palestin sebagai satu watan, tanah air umat Islam yang kita kena bebaskan, dengan ia hanyalah satu lagi sekadar negara, satu lagi geografi. Tak pula berlaku yang hari tu kan, ada seorang wanita Palestin mengamuk tu, mulalah timbul-timbul buat nasionalism lah. Kenapalah kita sibuk-sibuk nak selamatkan dia orang ni, padahal seorang dua je yang buat perangai tu. Kan? Dan dia sendiri dah minta maaf dah. Jadi itu saya punya, orang kata, analisis pertama, kenapa usaha-usaha ke arah membebaskan Palestin ni dia tidak sehangat ataupun serancak apa yang kita harapkan. Saya suka untuk kita tengok balik kepada where is the differences in viewpoint. So kita ada dua mazhab lah. Satu yang melihat benda ni adalah sebagai benda yang berkait dengan akidah. Satu lagi mazhab yang mengatakan no, this is not akidah. This is humanitarian. This is humanity. Humanitarian kan. Mazhab yang mengatakan bahawa apa yang berlaku ni kita perlu tolong sebab dia adalah isu humanity. Dia merasakan bahawa okay, ada orang tertindas, kita kena tolong. Ada orang susah, kita kena bantu. Regardless of dia punya agama, kita tak kisah. Tapi sebab dia ni dibunuh, that's the tipping point lah. Sebab selama ni Gaza tu memang dijajah tapi tak ada pembunuhan. So mungkin orang tak rasa marah. So bila ada pembunuhan yang beramai-ramai, and the term that is being used over and over again adalah genocide. Bila benar ada genocide, katakanlah, bayangkanlah, saya just nak membawa ke audience untuk berfikir. Katakanlah kalau genocide tak berlaku,
Are you okay with the current state of Gaza? Itu pun masih ada yang mempersoalkan, is it really a genocide? Dia nak tunggu kan? Dia nak tunggu berapa ramai mati. So katakanlah okay, genocide tak berlaku, Israel tak mengebom. Do you want to take any part in this fight? Saya dapat mengagaklah, saya dapat merasakan bahawa mungkin masyarakat kita akan kata why bother. So that angle tu yang menyebabkan kita rasa tak okey. Sebab kita faham bahawa pembebasan Palestin, terutamanya lah Al-Aqsa ni, yang mana menjadi salah satu daripada 3 masjid tersuci dalam Islam, dia adalah perjuangan akidah. Sebab selagi mana di mana ada tanah orang Islam yang dijajah oleh bukan sekadar ideologi, tapi dijajah secara fizikal, dihalang bentuk-bentuk pelaksanaan agama, malah dituduh sebagai teroris, korup dan sebagainya. Selagi itulah maka perjuangan akidah tu perlu diangkat. Saya tengok juga baru-baru ni dekat satu dokumentari lah, dia menceritakan tentang bagaimana orang Islam Arab yang mempunyai kerakyatan negara Israel hidup di dalam negara Israel. So ditonjolkan apa tau? Ditonjolkan bahawa mereka ni hidup senang, selesa, kan? Ada rumah cantik. Nak mengatakan bahawa there's nothing wrong with Israel sebenarnya. Yang wrong adalah Hamas. Orang-orang Palestin ni. Yang kenapa mereka ni tak nak duduk aman damai? Kenapa mereka nak memperjuangkan? Itulah saya rasa yang akan menjadi satu perbezaan pandangan di kalangan dua mazhab ni lah, yang akan menjadikan perjalanan kita ni lebih jauh. Saya rasa tak ramai lagi yang berada dalam mazhab pertama. Malah mungkin sedikit kritikan jugalah, ramai juga di kalangan orang-orang yang berada dalam gerakan Islam ni mengatakan this is not perjuangan agama, this is perjuangan humanity. So what do you have to say, Cik Ona? Okay, saya sangat setuju dengan Bro Fah, but it's not totally wrong. It's not totally wrong untuk sesetengah pihak mengangkat isu ni sebagai isu kemanusiaan. Kita orang Islam, kita wajiblah melihat ini sebagai isu akidah, dan kita perlu perjuangkan ini sebagai isu akidah. Sebab tu jugalah, minta maaf lah, kadang-kadang kita ni orang Islam ni kita macam tak cakna sangat. Bukanlah tak cakna sangat, macam kat dunia ni banyak je isu kemanusiaan lain kan. Kat Afrika, dekat kat China, poverty lah, kan, banyak. apa semua. Tapi sama kita boleh bersatu untuk isu Palestin, which is good lah. Tapi pada masa sama Bro Fah, I would argue, kalaulah benda ni tidak diangkat sebagai isu kemanusiaan yang begitu dahsyat, tak mungkin kita dapat lihat reaksi yang berlaku seperti mana di barat sekarang ni lah. And maknanya kebangkitan pelajar-pelajar universiti dan sebagainya. Malah mereka Bro Fah masih lagi aktif memprotes, membuat bantahan dan sebagainya. I mean, what I'm saying is, ada jugalah kebaikan. Kita sebagai umat Islam, yes, kita kena terus perjuangkan inilah isu akidah. Kita kena sebarkan ini. Selagi Palestin tidak dibebaskan, kita tak boleh duduk diam, tak boleh duduk selesa. Tapi pada masa sama, kita manfaatkan juga sokongan-sokongan daripada orang-orang bukan Islam, sebab mereka nampak ini sebagai isu kemanusiaan yang sangat dahsyat. Bila kita sebut pasal ni Bro Fah, sebab tadi kan di awal tadi kita nak sebut, kita nak cerita juga bagaimana impak Taufan Al-Aqsa kepada geopolitik, kepada isu-isu semasa di dunia ni. Sebenarnya ia mempunyai impak yang sangat besar terhadap pilihan raya US yang bakal berlangsung pada bulan November ni. Dan sekarang ni dah dengarlah suara-suara di Amerika Syarikat yang mereka tak akan mengundi Republican, tak akan mengundi Demokrat. Mereka akan mengundi parti Green Party, Jill Stein nama dia. And sebab Kamala Harris ni pun rupa-rupanya sama aja. Dan kita dah tahu Bro Fah memang sama je. Tapi the fact that Joe Biden terpaksa menarik diri dan memberi laluan kepada Kamala Harris, dikatakan antaranya adalah disebabkan oleh isu Gaza, isu Palestin. Sebab yang bersuara, yang bising ni bukan orang Islam. Orang Islam ni berapa orang je Bro Fah dekat Amerika? I think around 1-2% je. Tapi sebab banyak masyarakat sivik, masyarakat awam lain yang bersuara. Macam mana kita boleh let this happen? Bayangkan Bro Fah, dekat Amerika ni, mereka tak ada pendidikan, mereka tak ada perubatan percuma macam kita kat Malaysia. Macam kat UK mereka ada NHS. Mereka banyaklah, mereka kena bayar, tapi mereka boleh salurkan billions of dollars to Israel. Boleh pula buat satu pertemuan khas kongres untuk meluluskan bantuan tambahan dan sebagainya. Macam tu je.
Jadi benda-benda ini menimbulkan kemarahan dan kejengkelan orang-orang Amerika yang menjadikan isu-isu Palestin ni dah jadi sebagai isu global lah. It's not longer isu eksklusif umat Islam. Saya mungkin poin saya adalah saya nak segregatekan. Okey. Isu yang nak diangkat oleh orang-orang bukan Islam mengenai Palestin, of course lah, dia tak boleh datang daripada isu akidah. Sebab akidah dia pun dah tak betul. Macam mana dia nak boleh menampakkan benda tu daripada sisi akidah. Cuma yang saya nak katakan ni daripada sphere kalangan orang Islam. Masih lagi ramai, mungkin tak melampau kalau saya kata majoriti. Orang melihat ini adalah isu humanitarian, bukan isu akidah. Jawapannya adalah, jika tidak berlaku genosid, jika tidak berlaku 7 Oktober, would you react, would you fight, or would you say the same thing as before it was in Gaza? The answer is no lah. The answer is no. Sebab itulah yang berlaku sebelum ni. Palestin telah dijajah sejak 1948. Dan inilah yang merisau, yang menjadi satu kerisauan. Walaupun 7 Oktober berlaku, the mindset, the understanding tu tak berbeza begitu sangat. Dia masih lagi melihat benda ini sebagai isu humanity. Dan kesannya adalah mereka tidak merasakan bahawa mereka ni berdosa selagi mana Palestin tu tidak bebas. Dan bila tidak tidak timbul perasaan tu, maka kita tahulah tindakan yang datang akan mengambil jalan tengah, bukanlah nak kata jalan tengah tu salah, mungkin mengambil jalan yang lebih macam nak ke arah menormalisasi, menerima keadaan, menerima hakikat, menerima kenyataan bahawa akhirnya Israel ni adalah negara yang sah, katakan. So ruang-ruang itulah yang kita kata macam tidak ada perbezaan sangat sebelum ataupun selepas, atas tahun selepas 7 Oktober lah. Tapi Bro Fah, tak payah tengok jauh lah Bro Fah. Tengok Singapura. Singapura ni adalah tanah umat Islam asal usulnya. Tak ada siapa boleh nafikan lah. Ini sejarah. Tetapi setelah berlakunya perpecahan Singapura daripada Malaysia 1965, Malaysia Singapura sekarang diperintah oleh PAP lah. Yang mana Perdana Menteri dia sejak pertama sampai sekarang memang orang bukan Islam. Perlembagaan sekular. Dan kedudukan umat Islam di Singapura walaupun dijamin oleh perlembagaan, tapi kita tahulah realiti macam mana kan. Limited pada kan. Even orang Singapura nak buat isu Palestin pun tak boleh. Dalam parlimen pun mereka bergaduh kalau Islam ni nak digunakan dalam perlembagaan ataupun dalam kerajaan tak boleh. Kalau hari tu kan siapa tu kena tangkap kan, hanya kerana sebab kata nak pergi Palestin, nak pergi berjuang tu macam mana kan. So maksudnya kalau dekat Singapura pun kita tak ada rasa macam nak tuntut balik ke apa, minta maaf lah dia bukan nak menimbulkan apa ke, tapi nak bagi tahu realiti. Apalah Palestin tu Bro Fah, nak ceritalah hakikat sebenar. Kan? Maknanya sensitivity tu dah hilang. Kita tapi kalau orang kacau Malaysia, marah. Kalau ada orang nak Malaysia marah. Nationalism tu lebih tebal lah nak kata. Kan? Tapi bila negara umat Islam lain tu, dia ada kerajaan ni sendiri. Biarlah mereka pening dan mereka uruskan. Okay. Satu sisi kita mengkritik bolehlah kan. Apa alternatif yang kita nak? Bukan alternatif, apakah cadangan kita untuk kita memperbaiki keadaan ini? Macam mana nak melihatkan bahawa kepada orang Islam ni, tak cukup kita ni hanya bagi duit. Tak cukup kita ni hanya melepaskan tanggungjawab rasa humanity tu. Macam mana? Jawapan mudah saya lah Bro Fah, sebab Bro Fah pun tanya soalan ni. Abang kata kita apa nama podcast kata sembang-sembang. Kita tak scripted Kalau tanya jawapan mudah, of course lah dengan tarbiyah, pendidikan. Maknanya kesedaran lah. Masyarakat lah. Kita kena bagi kesedaran-kesedaran ni. Dan sebenarnya masyarakat kita bukanlah orang kata tertutup pintu hati, pintu minda mereka. Cuma kesedaran tu tak sampai lagi. Dan inilah tanggungjawab para da'i, duat, ustaz-ustaz, ustazah kat luar sana kan, untuk sampaikan benda yang betul. Janganlah isyik-isyik ni minta ni cover ada yang marah ni. Janganlah isyik sampaikan pasal macam mana nak ambil wuduk, macam mana nak solat, macam mana ni. Itu semua penting. Tetapi penting isu akidah ni, isu jihad, isu ekonomi umat Islam adalah sama penting. Betul. Itu yang kita bawa dalam usul 1 yang kita pernah sembang panjang lebar sebelum ni. Jadi kena balance. Kena cerita juga dekat jemaah-jemaah masjid kat luar sana kan, dekat pakcik-pakcik makcik kat luar sana, bahawa tanggungjawab membebaskan umat Islam ni bukan hanya jatuh pada pemimpin-pemimpin, pada tentera-tentera umat Islam, tetapi kepada pakcik-makcik juga akan dipersoalkan dekat akhirat nanti. Apa yang awak buat masa baru ni saya dengar Sami Hamdi kan, dia tanya, host dia tanya kan, nanti kat akhirat nanti bila orang Palestin tanya kan, apa yang kamu buat
ketika duit teks awak memberi kepada Amerika dan Amerika guna untuk serang Palestin, and what do you do about it? And macam kita lah. Kita ni langsung kalau tak buat apa-apa, ya Allah Akbar, apa kita nak jawab? Prof rasa macam mana? Macam mana kita nak sebar ataupun kita nak bagi kesedaran ni? Itulah, dia satu internal kan. Satu setiap daripada diri kita ni kena ada inisiatif lah. Kena ada inisiatif untuk memahami first and foremost adalah apakah sebenarnya Islam ini dan mesej dia. Bila kita kata Islam ni dan mesejnya adalah rahmatan lil alamin, maksudnya kita tidak boleh melihat Islam ni pada konteks aku ataupun keluarga aku ataupun negara aku, tapi dia adalah negara kita, tanah air kita. Semuanya itu akan berbalik kepada siapakah kita itulah. So kefahaman inilah yang sebenarnya tidak cukup masak dalam diri setiap orang. So nak tak nak, we have to have an open dialogue. Tidak boleh nak kata okay, nak cakap pasal benda ni, kita nak buat secara open, 3R lah, apa ini tidak bersetuju dengan pandangan-pandangan ulama lah dan sebagainya. That has to go. Tapi kita need to have open dialogue untuk berceritakan tentang nanti orang kata isu Palestin, isu akidah, aku berdosa. Kau ni biar betul. Extreme. Extreme kan. But let's put that aside first and let's have an open mind dan berfikir kenapa sebenarnya ini adalah isu akidah. Sebab bila sebut satu sensitivity lah, mungkin akidah ni dia ada sensitivity yang berbeza lah. Sebab dengan isu JSB-nya, dengan isu sesat menyesatkannya, kafir mengkafirkannya, dosa ini sebenarnya bukan membawa kepada benda yang takfiri. Takfiri ni maksudnya kafir mengeluarkan seorang daripada Islam atau tidak. Tapi dia adalah memberikan kita satu urgensi, peringatan untuk bertindak, untuk memikirkan jalan bagaimana untuk membuat satu perubahan atau membebaskan Palestin itu sendiri. Dan benda ni Cik Ramana perlu berlaku bukan sahaja di peringkat individu. Bagi saya ia perlu berlaku di peringkat masyarakat. Masyarakat kita belum lagi terlalu open untuk bersembang pasal pembebasan Palestin dari sudut akidah. Yang ada mungkin gerakan Islam sajalah. Itu pun 1-2 ketul. Dari sudut agensi agama kita, agensi agama kita tidak bercakap pasal isu akidah, dia bercakap pasal isu humanity. In fact, wallahualam, kalau kita tengok orang kata kalau nak tengok pegangan agensi agama ni, kita tengok pada khutbah Jumaat dia. Kan? Khutbah Jumaat minggu lepas cerita pasal apa kan? Ataupun kita tengok khutbah Jumaat minggu ni lah. Kat Selangor 2 kali cerita pasal JSB. Tak ada pun nak cerita pasal 7 Oktober ataupun apa tanggungjawab kita dan sebagainya. I mean, yalah, macam kami cakap lah kan, benda ni benda yang memang dah berlarutan dan sebagainya, tapi dia dah jadi another day. Yet another day. Sepatutnya majlis agama, jabatan agama ni kena mainkan peranan dalam menyemarakkan. Doa kunut nazilah dah tak ada dah. Kalau ada 2-3 masjid, saya memang dah terkejut dah. Macam bagus ya masjid ni kan. Nak kata dah semakin kurang dah. Kan, membaca doa kunut nazilah dalam solat-solat. Benda tu kira macam paling basic patutnya. Tak sampai seminit 2 pun kunut nazilah ni. Kenapa majlis agama tak boleh wajibkan? Contoh bid'ah kata. Kan, dalam solat dan sebagainya. Jadi kita pun tak nak sangat berlarutan dalam isu ni, Prof. Tapi yang lebih penting kita nak tanya, apa nasib Palestin ni? What's next lah? Dah setahun, what's next? Kita tak nampak macam ada lagi jalan keluar. Apatah lagi Israel dah meluaskan dia punya kekurang hajaran, dia punya kesyaitanan tu dengan menyerang pula Lebanon sekarang ni. Dan Iran pun dah memberikan tidak balas. Dan tidak balas Iran ni boleh katakan kali ni macam nampak real lah. Kan? Sebelum ni masa kematian siapa nama? Bukan Ismail Haniyah, sebelum tu lagi pegawai tinggi askar dia. Rasanya lah kan. Mereka adalah orang kata geletek-geletek sikit kan. Tak, masa Israel pergi bunuh dia punya pegawai dekat kedutaan mana. Iran pergi serang. Tapi macam acah-acah je kan. Tak ada siapa mati dan sebagainya. Tapi kali ni memang sampai ke Haifa, sampai ke Tel Aviv. And, jadi what's next lah, Prof, untuk Palestin ni? Untuk perjuangan pembebasan Palestin? What's next is one question lah, which saya rasa susah kita nak dissect dan ramai tak tahu jawapannya. Sebab apa? Sebab kita palatau. Tak jumpa. Kita dah jumpa orang.
kita dah jemput Satu lah juga kan. kita dah jemput tetamu tapi lah kan ada limitation tertentu. Betul. Sebab dia punya angle tu boleh dilihat dari dua sudut geopolitik. Iran has their own agenda. Lubnan has their own agenda. Kita ulas part kedua lah kan. So nak marry all this agenda dan membentuk satu cara pandang kehadapan tu mungkin agak sukar lah. So bagi saya soalan yang juga relevan adalah bukan sekadar what's next, what can be done by us dekat at our own level lah. Itulah spread the awareness, have an open dialogue, perjuangkan isu ni untuk disembang dalam peringkat yang lebih tinggi, di peringkat agensi, di peringkat khutbah sekalipun, di peringkat masyarakat. Have an open program katakan. Contohnya mungkin kita boleh cadangkan jugalah kan dalam muassis untuk kita buat. Di peringkat-peringkat mahasiswa, universiti. Baru-baru ni kan budak-budak universiti baru masuk. Semuanya dengan program-program orientasi yang mengaut-ngaut kan. Isu-isu Palestin diboom, Lebanon diboom, tidak mendapat tempat dan sebagainya. Rugi kan Bapak? Sangat rugi sebenarnya. Sepatutnya inilah dijadikan sebagai platform avenue. Ya. Sebab tu saya kata 7 Oktober ni lah sepatutnya kita menilai bukan how strong Gaza will respond, tapi how strong umat Islam ni akan respond. And sadly lah seperti mana yang saudara Hamas tu katakan, dia terkejut dengan respon umat Islam. So that is that lah yang kita kena fikirkan what's next we can be. Mungkin saya boleh ulas sikit sebelum kita maybe take a quick break. Untuk soalan saya sendiri tadi tu, it's not totally bleak ataupun hitam untuk umat Islam. Kita sebagai umat Islam, salah satu akidah kita percaya bahawa setiap yang Allah tentukan, yang Allah susun tu ada kebaikan dia. Malah kalau kita sembang dengan orang Gaza, dengan orang Palestin, mereka langsung tak pernah orang kata menyalahkan takdir dan sebagainya. Malah mereka sangat bertambah kuat imannya, Prof. Bayangkan Prof, ini just satu contoh di tengah-tengah kesengsaraan, dah tak ada rumah, bangunan runtuh, saudara mara ramai mati, mereka boleh lagi Prof buat majlis khatam Quran contohnya. And what type of people are these people kan? Kita ni kalau dah rumah dah tak ada pun dah depressed, dah down dan sebagainya, tapi mereka boleh lagi mengadakan majlis orang kata khatam Quran dan sebagainya. Jadi setiap benda tu pasti ada hikmahnya. Dan antara hikmah yang kita manusia ni, kita punya knowledge limited. Kita tak nampak benda-benda gaib. Tapi benda yang kita nampak adalah contohnya, macam saya dah sebut tadi, isu Taufan Al-Aqsa ataupun krisis ini telah menyebabkan ramai orang yang semakin banyak sedar, terutama di barat, tentang apa yang sedang berlaku. Maknanya bilangan penyokong tu bertambah, malah dalam kalangan orang-orang yang berpengaruh. Contohlah artis-artis Hollywood, influencer. Malah baru ni saya baru teringat ni, Presiden Macron, walaupun kita kata too little too late lah, Presiden Macron kata kita akan hentikan penghantaran senjata. Kan? Dan dia siap perli Amerika lagi masa tu. I mean, that is something. Itu satu kemenangan politik lah bagi orang-orang Palestin. Kemudian kita tahu tekanan-tekanan yang telah diberikan kepada negara-negara Amerika dan sebagainya sampai menjejaskan pilihan raya Amerika. Maknanya sebelum ni isu Palestin ni tak pernah pun agaknya dijadikan sebagai satu agenda perdebatan antara presiden. Tapi dalam perdebatan Kamala Harris dengan Trump, benda tu ditanya. Kan? So it's impactful. Dan naratif-naratif di media sosial juga sangat banyak menyebelahi Palestin. I mean, insyaAllah itu satu benda yang baik. Dan saya yakin benda ni juga banyak membasahkan iman ramai orang Islam kat luar sana. Maknanya kembali kepada, kan siapa yang saya dengar satu perkongsian ke siapa, ramai yang lepas peristiwa ni berlaku rasa, antaranya ni lah Alif Satar ni Prof, yang menyebabkan dia memulakan gerakan subuh macam adalah peristiwa Taufan Al-Aqsa. And sebab bila dia tanya seorang ustaz ni, ustaz, apa yang kita boleh buat untuk Palestin, ustaz tu tanya, Alif, awak pergi subuh jemaah masjid tak? Dia pelik lah, apa kena-kena kan. Lepas tu adalah cerita dia, nak katanya peristiwa ni insyaAllah ada kebaikan dia. Ramai orang bukan Islam masuk Islam disebabkan peristiwa ini. Tapi of course lah, tidaklah menjadikan kita selesa. Dan perjuangan ini mesti diteruskan. Paling kurang, paling common, jangan berhenti doa. Maksudnya setiap hari mesti ada doa untuk orang Palestin, doa untuk Hamas, untuk perjuangan orang-orang Islam Palestin di sana. Dan insyaAllah lah, saya Prof, satu benda yang saya sangat berharap, saya sempat nak tengok dalam hayat saya ni, pembebasan Al-Aqsa. Bagi saya kayu ukur lah. Mungkin setengah orang mengukur kayu ukur kemenangan ini, ultimately memang pembebasan Al-Aqsa lah. Tapi di peringkat negara kita ni,
Bagi saya, kayu ukur yang pertama yang mesti nak dicapai adalah kita akan tengok generasi kita lah. Lenggok bahasa, cara berfikir, cara bercakap, cara berjembang. Dia dah berubah ke arah bukan lagi it's an humanitarian issue, but it's a religious issue. Akidah tu lah. So benda tu lah yang akan kita nak, bagi saya itulah kayu ukur. Kalau ada impak 7 Oktober ni kepada orang Islam, adalah kepada macam mana kualiti generasi yang akan datang ni lah. Especially yang berada di universiti, di sekolah dan sebagainya. Baik, kita take a quick break sebelum kita sambung ke segmen seterusnya, Prof. InsyaAllah. Alright. Baik, bertemu kita lagi dalam podcast Iman Sekejap. Prof, untuk segmen kedua ni, kita masih lagi tidak lari daripada isu Palestin. Tapi kita membawa sedikit... Tak boleh lagi lah sebenarnya. Isu dia tak boleh lagi lah. Sebab sudah 7 Oktober ni benda yang besar. Dan Prof, saya ingat semula, saya ingat seawal episod kedua kita dah sembang pasal Palestin. Kan kita punya episod pertama, episod perkenalan. Tapi rasanya episod kedua kita dah start cakap pasal isu Palestin lah. Kalau tak silap. Jadi isu yang kita nak bincangkan adalah, Prof, adalah satu... kronologi peristiwa daripada Taufan Al-Aqsa tu, dia punya peak antaranya adalah dengan pembunuhan Ismail Haniyeh, which kita pernah buat satu episod khas kan, dedikasikan kita tribute lah. Cuma yang kita tak sentuh, yang kita tak sempat sentuh adalah baru-baru ni berlaku juga assassination kepada Hassan Nasrallah. Jadi Hassan Nasrallah ni, Prof, adalah ketua Hizbullah di Lubnan. Hizbullah ni kita kata adalah satu pasukan ataupun satu kumpulan ketenteraan yang berpengkalan di Lubnan, tapi mereka ni Syiah. Mereka ni pro-Iran lah. Dan mereka memang sentiasa dijadikan, kita kata, I wouldn't say boneka lah, tapi lebih kepada kaki proksi Iran untuk melakukan tugas-tugas yang Iran tak nak buat, tak nak bagi dapat Iran buat, tapi mereka buat. Contohnya adalah campur tangan Iran di Syria adalah menerusi Hezbollah. Jadi itu juga dengan Houthi kan? Betul, Houthi di Yaman. Cuma Houthi ni dia agak barulah, maksudnya mereka bangkit sebagai satu kuasa tu agak baru. Cuma apa yang menarik, Prof, adalah bagaimana kita tengok sokongan puak Syiah ni terhadap Palestin macam lagi power ataupun lagi apa orang kata commendable berbanding dengan geng-geng Sunni. Geng-geng Sunni ni siapa? Jordan, Saudi. Maksudnya dari sudut negara lah Mesir. Pemimpin-pemimpin mereka yang kelantangan. Yang setakat ni bukan setakat membisu, Prof, malah memberi sokongan pula kepada Amerika, contohnya menggunakan airspace Jordan lah. Malah ketika Israel airspace ketika Israel menyerang Lubnan menyerang Yaman, airspace yang digunakan adalah airspace Saudi. Saudi membenarkan airspace ni. Come on, konon-konon cakap kami tak akan normalize hubungan dengan Israel selagi mana Palestin. Tapi pada masa sama di belakang orang kata kipas, cium comolot dan sebagainya. And so dalam segmen kedua ni kita nak ulas, Prof, pengaruh ataupun kita kata sumbangan lah Syiah terhadap perjuangan pembebasan Palestin. Pada masa sama, where do we stand? Sebab kita tahu Syiah ni dari sudut akidahnya ada isu, ada problem, which kita juga akan ulas. Cuba sentuh lah. So kita dah start pada mana ni, Prof? Cik Gabanah Syiah ke? Astagfirullahaladzim. Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiba-tiba cerita pasal Syiah dalam ni. Syiah ni takiah-takiah ni, bahaya sikit. Gurau. Saja nak bagi rancak sikit. Jangan, Prof, lagi sampai kecaman ni. Baiklah, kita nak cerita pasal Syiah ni. Tak tahu nak start pada mana kan? Betul, susah. Tapi kita tahulah sejarah dia bermula daripada zaman Nabi Muhammad sendiri pun ada argue kata there is a good and bad, especially dalam kerangka apa yang berlaku di Palestin dan juga tindak balas Iran lah. Sebab Iran adalah satu-satunya, tak silap saya lah, satu-satunya negara yang merespon terhadap Israel di atas kebobrokan yang berlaku kepada orang Gaza.
as a country. As a country. Walaupun lah dia mungkin berbeza mazhab akidahnya kan, daripada sudut Sunni ataupun Syiah. Adakah disebabkan oleh perbezaan akidah tu kita kata okay apa yang awak buat ni mesti ada agenda apa semua. That might be true. Tapi adakah kita kita nak menghalang bantuan itu daripada berlaku? Betul. Ataupun lah saya katakanlah mungkinlah contohnya negara China mengebom Israel. Do you want to say the same thing? Walhal China ni lagilah mulhid. Bukan orang Islam lagi pun. Do you want to condemn them? So inilah level of kata apa maturity yang kita kena ada to be objective. Betul. Bila Prof sebab macam tu, baru-baru ni kan Tuan Guru Hadi Awang dia ada keluarkan satu statement yang sangat panjang tentang isu ni lah, tentang isu bantuan Syiah ni. Dan pada masa sama sebelum tu Syekh Rasuni ni adalah ulama Maghribi yang sebelum ni mengetuai Kesatuan Ulama Sedunia. Kesatuan Ulama Sedunia ni kalau audiens kita perasan, sebelum ni pernah diketuai oleh almarhum Syekh Al-Qardawi dan sekarang ni diketuai oleh Ali Qardaghi kan. So Syekh Rasuni ni pernah mengetuai, malah dia pun sendiri cakap Syiah ni punya sumbangan, punya respon terhadap isu Palestin ni jauh lebih baik, jauh lebih padu daripada Sunni. Tapi I can orang kata infer apa yang dimaksudkan adalah macam Prof sebut tadi, pemimpin-pemimpin lah negara-negara kan. Jadi Ustaz Hadi Awang dia sebut orang Islam ni kelakar dia punya musuh dengan Syiah ni macam lagi dahsyat musuh dia dengan orang kafir. Kan? But I can bet you Prof kalau China yang serang, Rusia yang serang, orang Islam akan bertepuk tangan. Of course, definitely akan angkat Putin. Akan Putin angkat Jiang Zemin. Tapi bila Syiah, bila Khamenei, bila Hassan Nasrallah ni, ini Syiah ni ada agenda. Habis tu China dengan Rusia tak ada agenda. Ya, itulah pasal. Walhal kita menunggu juga mana ni orang Arab Saudi, Bahrain, Oman yang sah-sah Sunni bila nak menyerangnya. Confirm kita lagi tepuk tangan. Di satu sisi kita melihatlah betapa terikatnya tangan pemimpin-pemimpin so-called negara-negara Islam Sunni ni. Negara-negara teluk lah. Negara-negara teluk ni. Tak naklah kaitkan mereka dengan Sunni ni bawah. Malu rasa. Sebab mungkin dia ada faktor sejarah jugalah kan. Sebab Iran ni dia telah berlaku satu revolusi dalaman. Yang kita panggil 1979 Islamic Revolution kan. Daripada zaman pemerintahan Shah Pahlavi. Shah Pahlavi dengan Shah Reza lah. Shah Reza Pahlavi ni adalah raja lah. Raja. Dan dia ni disokong oleh Barat lah. Kan? Biasalah tu. Dan kemudian berlakunya Islamic Revolution 1979 tu yang mana bermulalah kita so-called era Khomeini. Kan? Era Khomeini. Ayatullah ataupun satu era Islamik lah kita katakan yang memang betul-betul membenci Barat daripada atas sampai bawah. Sorry bro, interject. Yang menariknya bro, ketika itu yang menyokong Khamenei adalah boleh katakan seluruh rakyat Iran. Bukannya mereka yang hanya berorientasi ke Islam. Sebab kita kena faham Iran masa tu sangat moden bro. Kalau kita tengok gambar-gambar Iran zaman Shah tu memang macam Barat lah. Memang pakai miniskirt, berbikini. Allah, kantoi pernah tengok. Astagfirullah. Kita tengok lah kan gambar-gambar yang orang pernah share tu. Nanti tolong cut. Tapi nak katanya moden bro, sangat moden. Tapi selepas itu saya ada baca kat tu. Sebab katanya memang apa yang nak dibuat di Iran ni seperti mana blueprint yang sama yang pernah dibuat di Turki. Macam mana mereka meletakkan Atatürk, macam itulah juga mereka meletakkan Shah Reza ni untuk memodernkan dari sudut kebaratan orang-orang Iran tu. Tapi beza dengan negara Arab adalah berlakunya revolution top to bottom. Yang menyebabkan mereka ni mula membina kekuatan sendiri dan tidak bergantung lagi kepada negara-negara barat dari sudut ketenteraan, dari sudut pendidikan, dari sudut ekonomi dan segala-galanya. Dan Iran sebenarnya suffer dalam proses tersebut sebab kita tengok banyak sangat berlaku embargo, sekatan ekonomi, sanction ekspor dan import. Tapi kekuatan mereka tu dibina secara slow dan perlahan-lahan sehinggalah mencapai tahap seperti sekarang. Tak silap saya baca sebelum, saya tak ingat the difference of period tu bila, tapi kekuatan kekuatan Iran sekarang sebenarnya mereka prepare diri mereka bukan untuk berdepan dengan Israel, berdepan dengan Amerika.
Sebab tu kekuatan nuklear dia, kekuatan tentera dia sangat dahsyat. Jumlah jet dia tu pun is among the top 5 country in the world. Jumlah jet pejuang dia tu. So di situlah bila mana adanya independensi ataupun kekuatan dalaman, mereka boleh bertindak seperti mana tidak seperti mana negara-negara Arab yang at the bottom rakyat-rakyat memang membenci, tapi at the top tangan terikat, menormalisasi dan sebagainya. Tapi menarik lah bila Profesor sebut tu, sebab in a way it shows that sebenarnya benda ni ada some sort of political. Again, bukan sebab akidah kan, tapi sebab political. Sebabnya Iran memberi reaksi untuk menyokong Palestin dan sebagainya boleh jadi disebabkan oleh permusuhan mereka dengan Amerika. Mereka nak tunjuk kan, mereka nampak bila come on lah bro Fah, takkan dekat dalam kalangan mereka ni tak ada pemikir-pemikir. Mereka tahu bila mereka buat macam ni pasti akan menguatkan pengaruh Iran pada pandangan mata umat Islam di seluruh dunia. Betul tak? Betul. So kita nak cerita backside pula ni lah. Okay, silakan. Dan sebenarnya yalah, saya pun macam saya sebut tadi, saya ada dengar banyak analisis politik daripada Sami Hamdi. Sami Hamdi ni memang sebut bahawa Iran ni, Syiah ni, pernah ada satu pemimpin mereka, saya tak ingatlah nama dan sebagainya. Mereka kata bila ditanya tentang pembebasan Al-Aqsa ni, mereka kata fokus kita adalah untuk membebaskan Masjidil Haram. Lebih kurang macam itulah. Maknanya mereka memang ada agenda untuk mengawal ataupun mewujudkan apa yang disebut sebagai Syiah Raya, Iran Raya lah. Termasuklah Iraq, yang which sekarang ni Iraq ni memang kerajaannya lah kerajaan Syiah. Syria, Bashar al-Assad pun Syiah Drus kan, dan Arab Saudi dan sebagainya. So mereka ada agenda-agenda tersebut yang kita tak boleh nak nafikan. Sebab benda ni memang disebut secara jelas oleh pemimpin-pemimpin mereka kan. Tetapi macam Rofa sebut tadi di awal, adakah Hamas ataupun orang Gaza yang ketika ini sedang terseksa, bila Iran nak bantu mereka, mereka kan tak nak Syiah kami... Ataupun kita pergi marah Hamas pula. Apa Hamas ni pergi menerima bantuan? Kan? Kita tak bagi bantuan. Malah bro Fah, ada satu video ni ditunjuk masa Iran menyerang Israel baru ni, orang-orang Gaza, orang Palestin bersorak gembira. Kan? Bayangkan bro Fah, kalau Saudi yang tolong, Bahrain yang tolong, Qatar, UAE, bagaimana kegembiraan yang terzahir pada mereka ni. Okay. So kita dah cakap pasal kebaikan lah apa yang Iran ni buat. Kita nak cerita pasal, kalau yang cerita keburukan, kita cerita betul-betul. Tak payahlah cerita keburukan, kita cerita baik pun bahayanya lah. Okay. So pertama kita kena satu differentiate lah agenda Islam dengan agenda politik. So dalam reaction Iran ni, kita tak dapat nafikan juga, there is a high possibility of it is an political agenda influence movement. Dan buktinya apa? Saya ni jadi macam penganalisa pelatau pula kan. Buktinya Ismail Haniyah kena tembak mati, tak ada apa-apa reaction. Walaupun mereka kata kami nak buat sesuatu, padahal mati di tanah Tehran tu sekali. Betul, sekali. Memalukan sebenarnya. Walhal Hasan Nasrullah yang bukan mati di Iran pun, mati di Lebanon, ditembak. Tapi dia tahu dia sebagai proksi kepada Iran. Kalaulah kata kan, Cik Gabanat orang Hezbollah, the party of God, tahu supreme leader Hasan Nasrullah mati, Iran tak buat apa-apa, what is your reaction to Iran? Iran akan start losing credibility. Begitu juga dengan Houthi setakat ni belum diserang lagi kan. So there is an interest untuk dia menjaga political influence dia terhadap proksi di luar dan menunjukkan bahawa ketuanan itu lah. Saya menarik bila mana Hasan Nasrullah mati, one of the indicator yang digunakan secara ekonomi untuk interpret ataupun untuk mengfokus keadaan chaotic dunia ni adalah harga minyak. So bila Hasan Nasrullah mati, harga minyak tu tak ada perubahan sangat. So apa? Sebab people is expecting Iran not to react. Saya kata Iran will still do the same thing lah. Tiba-tiba dia react. Tiba-tiba harga minyak naik tinggi gila. Maksudnya people didn't expect Iran to act in such manner kan. So nampaklah bila mana ada pembunuhan Hasan Nasrullah, memang tapi real attack to Syiah. Just to interject bro Fah, reaksi Iran ni not solely because of Hasan Nasrullah kan. Ada satu lagi ke 2 orang 3 orang lagi tokoh yang besar sebelum ni lah kan. Selepas Hasan Nasrullah. Selepas Hasan Nasrullah. Tapi saya tak ingatlah nama-nama mereka, tapi mereka ada signifikan juga dalam Hezbollah. Hezbollah dan di Iran.
Maksudnya mereka ni, in fact bro Fah, seorang yang dijangkakan menggantikan Rasulullah pun dibunuh juga. Dia assassinated kan. Jadi betul, saya sangat setuju dengan Bro Fah. Sebenarnya Iran ni dia ni macam rival dengan Saudi lah. Daripada dulu sampai sekarang. Malah kita tahu pun Yaman ni menjadi orang kata dia orang punya apa? Battleground. Iran sokong Houthi, Saudi sokong apa benda kan dulu berlaku peperangan saudara yang sangat lama kan. Jadi kalaulah mereka tak berbuat apa-apa bila Hasan Nasrallah dibunuh, nampak sangat mereka ni lemah. And mereka ni tak sokong, tak support mereka punya apa ni, so-called proxy, dan ada kemungkinan proxy mereka ni akan memisahkan diri mereka dari Iran. Jadi they have to do something. Dan sebenarnya saya persoalkan kalau sajalah orang kata nak letak minyak kan. Yes, Iran menyerang wilayah-wilayah di Israel, tapi berapa ramai yang mati? Sebenarnya tak ada yang mati sangat pun. Bukanlah kita ni haus darah. Oh, kenapa tak ada? Tapi Iran menggunakan alasan bahawa kami menyerang kepentingan tentera Israel. Dan dia kata apa? Kami ni Islamik. Itulah cara Islam berperang. I mean, in one way that's true. Tapi seolah-olahnya maksud Encik Gavanda boleh diinterpret sebagai it's just a show lah. Yalah, masih lagi berhati-hati. Walaupun yes, it's so much bigger, the magnitude is so much bigger dan serangan acah-acah sebelum ni. Kan, malah kononnya Netanyahu membacakan statement sambil tangan dia menggeletar. Ada tengok reel tu. Kononnya memang dia tengah anxious lah kan. Mungkin memang betul memberikan impak yang berlainan kepada Israel. Tapi again, wallahu alam lah. There is an agenda lah. Sebab tu saya kata definitely dia adalah isu politik yang mana mungkin kita tak boleh nak interpret sekarang ni sebab kita pun tak tahu. Tapi dia ada kena-mena dengan hasrat mereka untuk membuat Israel Raya pula apa nama? Iran Raya. Dan cita-cita ni sebenarnya dia tidaklah datang secara tiba-tiba. Mungkin ini kita boleh masuk ke dalam slot yang khusus lah kan. Ataupun kita kena jemput tetamu khas lah untuk isu slot ni. Tapi kita cuba interpret lah. Kita mungkin cuba bagi teaser. Kok benda yang salah ni tolong betulkan lah. Sebab kita bukan orang Syiah, kita tak tahu. Tapi kita membaca. Tapi Bro Fah, sorry lah, out of topic sikit. Sebut pasal tu, saya yakin Bro Fah pun sama. Kita punya first exposure orang Syiah kat overseas, betul tak? Betul lah, of course, definitely dekat Malaysia ni kita tak pernah jumpa orang Syiah. Walaupun ada, kita tahu Taqiyah sebagainya. Tapi dekat overseas kita betul-betul jumpa yang mana solat mereka ada apa, tanah Karbala, kepala tanah daripada tanah suci mereka tu dibuat dalam bentuk tablet, letak dekat tempat sujud. Itu cara-cara solat mereka yang agak pelik. Tapi looking at it positively, okay je. So inilah pandangan. Okay, let's discuss lah. Cik Gavanda dah buka topik ni lah kan. Syiah, what is wrong with that? Wah, ini Bro Fah, do we have time to discuss ni? Adalah boleh sikit Boleh sikit, boleh. Tadi Cik Gavanda dah nampak kasih sisi macam alah, apa salahnya? Sila extrapolate lah. So kalau kita boleh drag sikit lah InsyaAllah saya rasa topik ni sangat menarik untuk kita bincangkan secara khusus. Tapi kalau kita boleh drag ke sejarah Syiah ni, ramai orang kata Syiah ni adalah penyokong Ali. Malah nama asalnya pun memang Syiatul Ali, pembela penyokong Ali. Tapi sejauh mana yang kita faham tentang apa yang diperjuangkan oleh Syiah? Jadi Syiah ni pun macam Sunni juga Bro Fah, ada banyak mazhab. Masa kita ni ada Syafi'i, itu semua mazhab fiqah. Tapi kalau mazhab akidah, Maturidiyah, Asy'ariyah, mereka pun ada juga Zaidiyah, Ismailiyah, Imamiyah, Hasaniyah, macam-macam lah. Jadi mereka pun ada diorang punya ekstrim. Yang kalau ekstrim ke kiri tu, maknanya ekstrim dahsyat tu, mereka sampai mengatakan bahawa Ali ni adalah Tuhan. And malah mereka mengatakan ini dahsyat Bro Fah, Jibril tersalah bagi wahyu kepada Nabi Muhammad. Sebab dia orang kata Ali dengan Nabi Muhammad ni muka nak dekat sama. Jadi ya Allah kata kau punya argument Sabarlah, that maybe what 10 to maybe 1 to 2% lah kan. Itu ekstrim lah kan. Tapi pada masa yang sama, jangan lupa dalam kalangan Syiah pun ada yang kita kata sebagai moderate. Dan mereka adalah Zaidiyah. Dan mereka ni tidak mencaci dan menghina para sahabat. Yang membezakan mungkin mereka hanya memperjuangkan Ahlul Bait sebagai orang kata pewaris khas, pewaris khusus yang sepatutnya mewarisi khilafiyah. Tetapi mereka tak sampai mengkafirkan, mencerca para sahabat. Sebab kita tahu Syiah ni mereka ada isu dengan Abu Bakar, Umar, Uthman kan. Itu dari segi orang kata very superficial lah on the surface. Tetapi yang menjadikan Syiah ni lebih kuat adalah pada zaman Abbasiyah. Dan sebab Abbasiyah ni bangkit naik disebabkan oleh bantuan Syiah. Sebab Abbas ni, jangan lupa, nama Abbasiyah ni daripada pakcik Nabi,
Abbas bin Abdul Muttalib. Sebab tu daripada situlah namanya Abbasiyah tu. Jadi Syiah ni memang sokong lah. Sebab mereka ni dikatakan sebagai keluarga Ahlul Bait. Tapi lepas tu berlaku politik dan sebagainya. Tetapi kemuncak kekuatan Syiah adalah apabila mereka berjaya mewujudkan satu kerajaan mereka sendiri, Fatimid Empire ataupun Fatimiyah di Mesir. Jadi memang dalam sejarah dah ada dah kerajaan Syiah ni. Kan? Cuma of course kalau nak cerita panjang ada naik turun Syiah dan sebagainya. Dan mereka dikuatkan semula dengan kebangkitan revolusi Islam di Iran. Jadi dari segi pegangan-pegangan akidah mereka, kalau kita sebut pasal Iran ni mereka Imamiyah, Prof. Imamiyah Majoriti ya. Majoriti. Macam dalam Sunni ni majoriti Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah Jamaah semua claim. Macam contoh kita okeylah boleh lah kot. Tak boleh juga. Sebenarnya ada Asy'ari, Maturidi, ada Salafi, Asari, semua itulah yang majoriti lah yang hidup kan. Dan 4 mazhab yang utama. Tapi dekat dalam Syiah ni yang tak silap saya 90%. Ya, sebab apa? Sebab mereka berkuasa. Jadi mereka berkuasa, sudah tentu mereka memayungi banyak Syiah-Syiah yang lain. They pledge their loyalty. So Imamiyah ni apa isu dia? So Imamiyah ni mereka percaya bahawa 12 imam mereka yang bermula dengan Sayyidina Ali, Hasan, Husain, kemudian anak-anak Hasan Husain, contohnya macam Ali bin Zainal Abidin dan sebagainya, mereka ni maksum. Mereka ni bebas daripada dosa, Prof. Malah ada yang mengatakan mereka punya kata-kata dan ajaran ni sama level dengan Quran. Imam-imam mereka ni. Dan mereka percaya imam mereka yang ke-12, saya lupa nama dia, Muhammad Al-Mahdi kot. Dia tak mati. Dan akan dibangkitkan semula sebagai Imam Mahdi. Dan inilah yang dipegang oleh Syiah Imamiyah sampai ke hari ini. Betul. Termasuklah Khomeini. Khomeini ni bukan Khamenei. Khamenei ni yang sekarang. Khomeini ni yang diangkat menjadi Ayatullah pertama selepas revolusi Islam di Iran. Maybe Brofa nak elaborate lagi? Nak tambah sikit poin-poin yang saya mungkin terlepas? Kalau dari sudut okeylah, kita mungkin boleh sembang dari kefahaman inilah kan, kefahaman Syiah Imamiyah. So seperti yang Syekh Gabana sebut, Syiah Imamiyah ni memang dia meletakkan kedudukan kemaksuman kepada 12 orang Ahlul Bait daripada line Hasan dan Husain itulah. Dan sebenarnya mereka berpegang ni sebab ada hadis-hadis yang menyebut. Dan hadis-hadis yang menyebut ni of course lah, kita tahulah ada hadis yang diubah, ada hadis yang ditukar dan sebagainya. So dia berkait dengan akidah. Antaranya lah yang saya sempat buat rujukan, dia kata, Encik Gabana biasa dengar kan hadis Bunyal Islam ala khams. Dia pun ada versi dia. Kita punya syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Dia punya puasa, zakat, haji, apa satu lagi? Puasa, zakat, haji, solat tak ada. Solat, syahadah tak ada. Yang terakhir wasati. Wilayati maksudnya, dan wilayati ni lah yang paling utama. So kita Islam ni adalah berdiri di atas 5 benda ni. Dan yang terakhir tu yang paling utama. Wilayati maksudnya ketuanan imam-imam dia. So imam-imam dia ni memang di infallible lah, ataupun dikatakan maksum, yang membawa interpretasi. Dia menganggap imam-imam dia ni adalah seperti mana Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Seperti itu jugalah imam-imam ni telah dipilih. So that kind of thinking tu wujud sampai sekarang. Dan walaupun imam yang terakhir pun mereka claim dah lahir dah pun, dah ada, cuma dikonsilkan sehinggalah nanti satu hari nanti Allah akan wujudkan dia semula sebagai Imam Mahdi yang akan menyelamatkan mereka. And how kefahaman ini embedded dalam kerajaan Iran sekarang ni sangat menarik. Sebab di satu sisi yang tertinggi di Iran ni, dalam kerajaan Iran ataupun Islamic Republic of Iran, dia ada satu kedudukan yang panggil, kalau bahasa Inggeris dia Supreme Leader. Kalau bahasa Arab dia saya tak pasti apa. Tapi itulah kedudukan Ayatullah Khomeini. Ayatullah ini dipilih oleh satu council of Syura. Satu syura lah, saya tak ingat nama dia. Guardian Council kot. Yang akan dipilih, dialah yang akan, di bawah dia ada presiden, ada Perdana Menteri, apa semua. Very very powerful. Very very powerful. Dan apa yang dikatakan ni seolah-olah macam satu benda yang wajib mesti diikuti. So kefahaman ini sangat berbahaya. Sebab apa, bila mana dalam negara kedudukan yang ada di atas itu dipilih, tidak boleh dipersoal, tidak boleh bertanggungjawabkan, timbang tara kan. Semua benda memang dialah yang susun, dialah yang kata okey, Perdana Menteri, even saya baca pula, even mereka Iran pun ada pilihan raya, pilihan raya untuk memilih presiden dan Perdana Menteri. Tapi
transparansi dia tu berapa banyak boleh diceritakan bergantung kepada apa yang Khomeini kata. Calon-calon ni belum presiden lagi, Prof. Calon-calon nak bertanding presiden pun mesti mendapat kelulusan daripada Supreme Leader. Dan saya yang terkejut tu, calon-calon untuk memilih Supreme Leader pun mestilah mendapat kelulusan Supreme Leader. Maksudnya so awak nak pilih saya, jap saya tengok dulu okey tak awak ni. Macam tu lah lebih kurang. So dia adalah satu pemusatan kuasa yang terlalu dahsyat. Seolah-olah dia kata benda tu berlaku sebab selagi mana Imam ke-12 tak muncul lagi, maka benda tu boleh ada kat situ. So dia macam nak mengambil alih kedudukan Imam yang ke-12 tu lah. Sampai Imam ke-12 keluar. Sampailah Imam ke-12 tu akan keluar. So sebab itulah kita tengok dia dah jadikan isu politik ni sebagai isu yang black and white. Awak tak ikut, awak bukan Syiah, awak bukan daripada agama kami, awak layak di... Dia jadi isu akidah lah akhirnya. Dia meletakkan politik tu sebagai black and white, isu akidah yang terang. Tidak ada ruang untuk berkhilaf dengan Khomeini. Sedangkan kita dalam Sunni, kita percaya politik ni adalah siasah kan. Satu benda yang orang kata fake lah, ada fake dia sendiri. Dia politik ni dia memang ada unsur akidahnya, cuma dia ada ruang ijtihad yang luas. Boleh berbeza pandangan even dengan khalifah sekalipun. Tapi apa yang khalifah kata perlu ditaatilah, sebab apa yang khalifah kata tu datang daripada konsep yang dipanggil konsep syura kan, yang telah dilaksanakan dalam negara Islam dan sebagainya. Cuma Khomeini ni dia ada all and truth power lah, yang sampai sekarang memang dikekalkan sebegitu. Dan benda ni lah yang membawa kepada unsur-unsur macam apa, pengkultusan individu. Seolah-olah sampai ada yang menganggap nak melawan Khomeini tak boleh, dia ni kan our supreme leader, menganggap dia macam seolah-olah sepangkat seperti Nabi dan sebagainya. So that kind of mindset lah. Bagi saya lah, orang-orang yang macam sembayang kat atas kepala, itu biar dia kalah. Tak ada masalah, dia tak kacau kita pun kan. Macam orang nak macam konsep dalam Islam kan, kita tidak menghalang orang nak pergi sembah berhala ke apa ke, itu hak dia, benda-benda private. Tapi bila dia dah masuk ke dalam unsur kenegaraan, then that is where the danger is lah. Tindakannya akan membawa kepada perkara-perkara macam membunuh. Syiah ni memang... Tapi itulah Prof, orang argue, especially penyokong-penyokong Syiah, negara yang macam Prof sebut itulah yang memberikan bantuan kepada Palestin. Nampak tak peranan dia yang dia pandai. Dan saya tertarik lah bila Ustaz Hadi Awang ada tulis dalam dia punya, siapa yang tak faham apa yang saya cuba cakap ni boleh baca lah. Dia ada di Facebook, malah saya rasa dalam Harakah pun ada quote. Dia sebut dia pernah berjumpa dengan Hasan Nasrullah, Ustaz Hadi Awang. Dan Ustaz Hasan Nasrullah pernah sebut dekat dia, kita bebaskan dulu Palestin ni, lepas tu korang nak serang Syiah, serang lah. Kan? Maksudnya nak kata kita bersatu dulu pada isu Palestin ni, kita bebaskan dulu, lepas tu hampa nak bergaduh dengan kami, gaduh lah. Kan? Tapi Ustaz Hadi ni dia ada bias dia jugalah terhadap Syiah. Possible lah kan? So, possible. Nampaklah dia punya sejarah involvement dia dengan negara Iran ni, dia mak sabu yang terang-terang pergi kan. So Wallahualam lah Wallahualam. Tapi dalam isu Palestin ni memang even Khomeini pun sebut, dia kata we have one and same enemy, Israel. Even kalau kita kata mereka ada agenda dan sebagainya pun, benda tu benda yang tak tahu betul ke ada agenda. Kan, kalau betul sekalipun, again, it's not something yang very clear cut. Tapi apa yang clear cut depan mata kita sekarang adalah mereka memberikan bantuan dan kita sepatutnya sokong, kita hargai. Sebab orang Palestin kita hargai. Hamas ni banyak kali keluarkan statement, kami berterima kasih kepada Hizbullah, kepada Iran. Mereka keluarkan statement takziah bila Hasan Nasrullah dibunuh dan sebagainya. I mean, it might be a political strategy untuk Hamas. Buat apa dia sedih gaduh pula dengan Hizbullah dengan Iran? Kan, dan mereka tengah sokong kita. Dan in fact itulah yang tak silap saya ada ditanyakan soalan tu kepada antaranya lah kepada individu Hamas yang kita jumpa tu. Kan, dan dia berkata kita hargai je, siapa-siapa nak tolong kita hargai. Kan, hatta cuba China, Rusia ke. Ingat tak dia kata kalau nak bantu jangan bagi makanan Amerika dah bagi. Dia cakap gitu kan. Maknanya mereka pun terimalah bantuan makanan pada Amerika, padahal Amerika ni musuh yang membiayai Israel. Kan. Cuma kita ambil kesempatan ni mungkin nak menjelaskan lah, sebab takut ada juga yang mengatakan bahawa kita ni macam adakah menerima ni menyokong 100%. Itu satu. Takut ada juga yang kata kalau macam ni okey lah Syiah ni, bagus lah Syiah ni. Kan? Dua angle lah kan. Sebab sebenarnya memang kita tahu dekat Malaysia ni ada je gerakan-gerakan pernah viral pun sekali pada satu waktu dulu, tak silap saya lah, ada peristiwa seorang lelaki ni nama Amri kat Perlis pergi jumpa dengan Dr. Mazhar. Hilang tu Lepas tu dia dituduh hilang apa semua. Dr. Mazhar kata
Awak panggil siapa ketua awak yang Syiah kat Malaysia ni, jom kita berdebat. Panggil sekali pengikut-pengikut awak, kita berdebat tentang isu Syiah ni, akidah dia sebagainya. Kalau awak setuju, awak ikut saya. Awak tak setuju, awak ikut dia. Lepas tu hilang. Dan yang famous kita tahu lah kat Malaysia ni Faisal Tiarani tu buku-buku kan. Tapi yelah, seperti mana yang kita cakap tadi, mungkin insyaAllah kita akan cuba usulkan satu episod khas untuk kita bincang lebih, orang kata deep dive dengan Faisal Tiarani. Kalau dia nak terima jemputan kita kan. Tapi maknanya bagi saya isu ni penting, Prof. Sebab kita tak nak sampai tahap orang nampak macam, sebab dulu masa revolusi Iran berlaku, Prof, memang ramai sebenarnya orang yang macam, wah bagusnya Syiah ni kan. In fact ada ustaz-ustaz kita yang kita kenal, masa mereka muda remaja, siap tampal lagi poster Khomeini kan. Masa tu suasananya macam tu, vibe-nya macam tu kan. Tapi kali ni orang dah tahu, dah banyak informasi, maklumat-maklumat dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita akan gunakanlah platform Iman Sekejap ni. Maybe insyaAllah dua benda lah mungkin, kalau kita boleh, kalau saya boleh tambah. Antara isu yang kita ada dengan Syiah ni, nikah mut'ah, nikah kontrak kan. Seolah-olah macam pelacuran, tapi dia ada akad. Itulah biasa dia. Dihalalkan dengan akad. Dia kata, okey, saya akan menikah dengan awak selama 3 jam dengan bayaran RM40. Contoh. Tak perlu wali, tak perlu wali, tak perlu kadi pun. Dan mereka menggunakan hadis-hadis. Ada yang hadis yang mereka yang menyebut, kata yang bukan sekadar membenarkan tapi menggalakkan. Jika anda nikah mut'ah dan anda mandi, setiap tetisan air mandi anda tu akan diganjarkan dengan 70 bidadari di syurga nanti. Macam-macam lah kan. Dan kedua adalah takiyah lah. Takiyah yang berlaku secara berluasa, yang bagi mereka menggunakan, tak silap saya, surah 16 ke ayat 106 macam tu something, surah 6, surah Al-6, yang mengatakan bahawa kalau agama kamu dalam bahaya maka bolehlah bermuka-muka. Itulah yang jadi isu kepada JSBH juga kan. Mereka bertakiyah. Anyway, kita tak nak panjangkan lagi, sebab rasanya we have delivered the point that we want to deliver for this episode. Ada any last word, Prof? Kita mendoakan walaupun sudah setahun, dan kita mengharapkan ada gerakan yang lebih tersusun dan padulah daripada apa yang dah berlaku ni. Janganlah kita sebagai umat Islam, janganlah kita sia-siakanlah apa yang berlaku pada 7 Oktober ni. Sebenarnya satu hikmah jugalah yang kita tidak boleh sia-siakan. Kalau tak berlaku 7 Oktober ni, mungkin tak berlaku wave yang sebegini dahsyat. Betul. Untuk orang menceritakan tentang Palestin. Tapi at one point, kalau kita tidak mengambil kesempatan ini untuk membuat perubahan, menukar ataupun menambah baik kefahaman kita, rugi. Dan itulah, kita at a very losing side lah sebenarnya. Last word from me adalah kemenangan tu dah dekat sebenarnya, sangat dekat. So kita boleh pilih which side kita nak berada ketika kemenangan tu sampai. Kemenangan yang bersama-sama dengan pejuang-pejuang yang berkorban untuk membebaskan Palestin, atau orang yang hanya selama ni duduk kat tepi, bila kemenangan tu sampai barulah nak join the bandwagon, barulah rasa menyesal. Dan benda ni memang disebut dalam Al-Quran, dalam sirah-sirah kan, mereka-mereka yang menyesal kerana tidak bersama-sama dengan gerabak perjuangan dakwah tu daripada awal lagi. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk bersama-sama dengan gerakan perjuangan ini, sehinggalah terbebasnya Al-Aqsa, terbebasnya Palestin. Dan moga-moga dekat akhirat nanti, dekat mahsyar nanti, kita tidak menjadi orang yang dipertanggungjawabkan, dipersoalkan kerana tidak berbuat apa-apa untuk pembebasan Palestin. Ini kira episod khas ni Episod khas 7 Oktober setahun Taufan Al-Aqsa. Tak tahulah sampai ke tak dia punya kan. Hopefully sampailah. Inilah usaha kita, insyaAllah. So that's about it, Prof. InsyaAllah. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Saya Encik Gabana. Saya Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.